Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berpuasa. Hai murid-murid tahun 3. Cikgu akan sambung lagi kita punya PDP online. Yang mana PDP online kita ini masih lagi diteruskan sempena PKP kita. Baik, untuk pengetahuan murid-murid, PDP kali ini berbeza sedikit. Yang mana PDP pada kali ini cikgu akan gunakan sebagai salah satu projek yang kita akan ikut nanti, yaitu projek yang dinamakan Project Based Learning, yang mana projek ini akan kita buat selama seminggu di rumah. Jadi cikgu mau kamu lihat betul-betul video cikgu. Selepas ini cikgu akan terangkan bagaimana kita akan laksanakan projek sambil belajar di rumah. Baik, kita lihat Microsoft PowerPoint yang cikgu tunjukkan sebentar lagi. Murid, hari ini kita akan pergi ke topik yang 9, yaitu topik data tahun 3. Kita pergi topik yang terakhir, yang mana dalam data ini merangkumi piktograf, carta palang, dan carta pie. Baik, kita lihat dia punya tajuk yang ke-9, data. Standard kandungannya ialah 9,3, perkaitan antara piktograf, carta palang, dan carta pie. Manakala standard pembelajarannya ialah 9,3.1, membuat perkaitan piktograf, carta palang, dan carta pie bagi mewakili sesuatu maklumat. Ya, jadi inilah kita punya pembelajaran online yang akan cikgu sampaikan sebentar lagi. Sebelum kita masuk kepada piktograf dengan lebih lanjut, oke, kita ketahui dahulu apakah yang dimaksudkan dengan piktograf. Baik, piktograf biasanya berbentuk begini, berbentuk jadwal, yang mana piktograf ialah dikenali sebagai carta yang bergambar. Yang mana ada carta, kamu lihat pada jadwal yang di atas, oke, ada nama dan gambar adalah buku, ya. Baik, yang kedua, ia merupakan ilustrasi data menggunakan gambar atau simbol, yang mana dia menggunakan gambar atau simbol yang sama bentuknya dan sama saiznya bagi mewakili frekuensi ataupun kekerapan bagi sesuatu item. Baik, mungkin masih lagi murid-murid kabur berkenaan dengan piktograf. Nanti kita lihat lagi ya soalan yang berkaitan dengan piktograf. Murid, kita lihat soalan yang berkaitan dengan piktograf untuk tahun 3. Baik, contoh. Oke, kita gunakan situasi sekarang, yaitu di bulan Ramadan. Kita gunakan soalan yang berkaitan dengan puasa. Baik, soalannya, menu buka puasa yang digemari murid tahun 3 tekun. Baik, kita lihat menu-menu. Wah, sedap-sedap semua menunya. Baik, menu yang pertama, mie goreng, nasi goreng, laksa, roti canai, dan bubur ayam. Baik, kita lihat bulat-bulat nih. Apakah yang maksudkan dengan bulat-bulat nih? Baik, satu bulatan mewakili satu orang yang minat atau yang gemar memakan makanan semasa buka puasa. Kita lihat yang pertama, mie goreng. Oke, ada 3 orang yang minat makan, ada 3 orang murid yang gemar makan mie goreng waktu berbuka puasa. Nasi goreng ada 5, laksa ada 2, roti canai ada 3, dan manakala bubur ayam ada 10. Baik, kita lihat soalannya. Bagaimana kita menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan piktograf? Contoh soalan soalan E. Apakah menu yang diwakili oleh 5 simbol bulatan pada piktograf? Baik, kita lihat pada piktograf di sini. Apakah yang mewakili 5 bulatan? Adakah mie goreng? Mie goreng ada 3 bulatan. Nasi goreng ada 5 bulatan. Baik, jadi yang 5 bulat yang mewakili bulatan ialah nasi goreng. Baik, nasi goreng. Jadi jawabannya ialah nasi goreng. Itu sahaja jawabannya. Baik, kita lihat pula soalan yang seterusnya. Oke, apakah yang ditunjukkan simbol yang paling banyak? Baik, simbol bulatan yang paling banyak. Baik, kita lihat. Baik, tentunya yang paling banyak ialah yang di bawah tuh. Apa yang di bawah tuh murid-murid? Pandai. Maknanya
bubur ayam. Jadi menu buka puasa yang paling digemari oleh murid tahun 3 tekun ialah bubur ayam. Ialah menu buka puasa yang paling digemari. Boleh kan murid-murid? Jadi ini adalah soalan-soalan yang berkaitan dengan soalan piktograf. Selepas ini kita buat berkaitan yang mana soalannya sama, tapi kita ubah bentuknya kepada carta palang dan carta pai. Murid, kita sambung. Tadi kita belajar tentang piktograf. Apakah dia piktograf? Baik, seterusnya kita belajar apakah dia carta palang. Baik, carta palang ya. Kita tengok maksudnya carta palang. Carta palang ialah carta yang mempersembahkan data menggunakan palang-palang secara menegak dan melintang. Kalau kamu tengok kartun yang di atas ni, ini carta palang menegak, manakala yang di tepi itu carta palang melintang, ya. Baik, label setiap palang mestilah sama saiz. Maksudnya setiap palang tu besarnya sama, manakala panjang atau tingginya palang pula bergantung kepada frekuensi atau kekerapan atau bilangan sesuatu data. Baik, mungkin ada murid yang kurang jelas berkaitan dengan carta palang. Selepas ini kita lihat soalan. Kita lihat soalan carta palang. Oke, soalannya sama juga yang tadi, cuma kita ubah dia kepada bentuk carta palang. Tadi bentuknya piktograf, yang sekarang ini kita gunakan carta palang. Contoh, menu buka puasa yang digemari oleh murid tahun 3. Baik, kita lihat bubur ayam ada 10, roti canai ada 4, laksa ada 2, nasi goreng ada 5, antara 4 dan 6 itu adalah 5, mie goreng ada 3, ya. Baik, apakah menu yang diwakili oleh carta palang senggatan 5? Baik, ini senggatan 5. Apa yang senggatan 5 tuh? Baik, senggatan 5 kalau kita lihat ialah nasi goreng. Jadi jawabannya ialah senggatan 5 itu ialah nasi goreng. Oke, senang kan murid-murid? Baik, yang kedua, apakah yang ditunjukkan palang yang paling panjang? Baik, kita lihat apa yang paling panjang. Baik, semestinya yang paling panjang ialah palang apa murid-murid? Palang bubur ayam. Jadi bubur ayam ialah menu buka puasa yang paling digemari. Baik, ini adalah contoh soalan-soalan dalam carta palang. Oke, mudah kan murid-murid? Murid, tadi kita sudah belajar piktograf dan carta palang. Baik, seterusnya kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan carta pai. Baik, carta pai ialah sejenis carta atau graf yang berbentuk bulatan. Maksudnya berbentuk bulatan yang terdiri daripada beberapa sektor atau belahan. Maksudnya dia ada belahan, warna ataupun sektor. Baik, kita lihat ini contoh. Baik, kita lihat pula contoh soalan. Baik, sama juga jika gunakan soalan menu buka puasa yang digemari oleh murid tahun 3 tekun. Baik, contoh soalannya menu buka puasa bubur ayam 10, nasi goreng, mie goreng 3, nasi goreng 5, laksa 2, roti canai 4. Baik, soalannya kita berpandukan kepada carta pai. Soalannya, apakah menu yang diwakili oleh bahagian bernombor 5? Baik, kita lihat yang bernombor 5 itu adalah sektor yang berwarna merah. Ya, sektor yang berwarna merah ialah nasi goreng. Jadi jawabannya ialah pandai, nasi goreng. Baik, kita lihat soalan yang seterusnya. Apakah yang ditunjukkan bahagian yang paling besar? Baik, kalau kita lihat bulatan ini, apakah belahan-belahan ataupun warna sektor yang paling besar? Kalau kita lihat sektor yang paling besar di sini ialah sektor bubur ayam, yaitu 10. Jadi jawabannya ialah bubur ayam. Jadi jawabannya ialah bubur ayam ialah menu buka puasa yang paling digemari. Baik, itulah serba sedikit yang cikgu mau buat perkaitan antara piktograf, carta palang dan carta pai yang mewakili sesuatu maklumat yang mempunyai soalan-soalan yang sama, ya. Tapi soalan-soalan itu cikgu ubah dalam bentuk 3, yaitu carta pai, carta palang dan
graf. Cikgu harap murid-murid dapat faham dan dapat buat nanti latihan yang akan cikgu berikan selepas ini. Baik, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi pengajaran cikgu berkaitan dengan tajuk data. Baik, untuk pengetahuan murid-murid, tajuk ini cikgu pilih ya. Cikgu pilih untuk kita punya projek, dan cikgu akan bagilah nanti langkah-langkah kita buat projek berdasarkan tajuk yang cikgu berikan nanti. Baik, sebagai kerja rumah, boleh murid-murid boleh buka buku kerja matematik tahun 3 dan kita boleh jawab muka surat 149 dan 150. Baik, selamat menjawab dan sampai jumpa lagi. Selamat berpuasa, stay at home. Bye, sampai jumpa lagi.